Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah. Kitanya diberi lagi peluang untuk kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar. Kita masih lagi di muqaddimah ataupun di peringkat awal dalam kitab zikir-zikir yang dikarang oleh Imam Nawawi ini, di mana dalam zikir-zikir yang kita diajar supaya sentiasa hidup dengan keadaan sentiasa berzikir kepada Allah. Ini satu cara dan satu pilihan yang wajarnya berlaku dalam hidup sebagai seorang mukmin. Sebab kita dicipta dan dijadikan oleh Allah ini, di antara tujuannya untuk kitanya berzikir kepada Allah. Di antara tujuan kejadian kita ini, kita faham demikian dalam diri kitanya. Beza kitanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain hidup dia memang diwajibkan oleh Allah untuk berzikir. Manakala kita ni hidup dalam keadaan kita diberi pilihan untuk nak berzikir ke ataupun kita tak berzikir. Itu dia beza. Binatang, kita buat contoh yang mudahnya, dia hidup dalam keadaan sentiasa berzikir je. Bila habis masa dia berzikir, maka matilah binatang tersebut. Manusia tidak. Manusia ni Allah jadikan dalam hidup kita ni, kita diberi pilihan. Sama ada kita nak berzikir ataupun kita tak nak berzikir. Cuma dalam keadaan kita diberi pilihan itu, Allah ajar bahawa dengan zikir inilah yang menyebabkan kamu akan hidup lagi pada akan datang nanti. Kalau sekiranya kamu ni tak berzikir, maka sukar untuk kamu hidup pada masa yang akan datang nanti. Ni nak gambarkan pada kitanya bahawa pentingnya hidup kita ni sentiasa berzikir. Kalau kita ni sentiasa hidup dalam keadaan yang berzikir sepanjang masa, maka dalam hidup kita ni akan datang nanti, nescaya kita akan hidup, kita akan berterusan hidup. Tapi kalau sekiranya kita tak berzikir di dunia ini, kita kena faham bahawa ini tanda-tanda kematian yang berterusan pada kita. Maksudnya bila kita masuk dalam kubur nanti, kita akan binasa, kita akan hancur. Kemudian kita bangkit di akhirat nanti, kita akan hancur. Kemudian demikian juga bila kita nak masuk syurga, kita tak mampu melintasi titian sirat kerana kita tidak berzikir. Sebab tu kalau kita tanya, kenapa kita kena, hidup kita ni kena sentiasa berzikir, Ustaz? Lalu kita jawab, untuk meneruskan kehidupan pada masa yang akan datang nanti. Tapi kalau sekiranya kita tak berzikir, maka tak adalah hidup. Orang yang lepas pada dia mati nanti, dia tidak ada zikir, maka dia tidak ada kekuatan. Nyawa dia tak ada. Kita sebut awal-awal, zikir-zikir ni menjadi nyawa kepada kita lepas pada kita mati nanti. Sebagaimana kita hidup di atas dunia ni, hidup di atas dunia ini kita diajar supaya kita diberi oleh Allah melalui yang dinamakan dengan dalam hidup kita ni oksigen, untuk kita nak hidup di dunia ni dengan oksigen. Tapi bila kita masuk dalam kubur, oksigen tak berperanan dah pada kita. Tapi yang berperanan dalam kubur ialah zikir. Sebab tu kalau kita tanya, kenapa kena beria sangat Ustaz kita berzikir hidup kita ni?
Beria sangat dalam diri kita ni kena zikir. Nak suruh kita hidup akan datang nanti. Kalau kita tak berzikir, maka hilanglah kehidupan kita pada masa yang akan datang nanti. Sebab tu Islam diajar, dia ingatkan sangat pada setiap umat dia hidup dalam keadaan sentiasa berzikir. Dan ana pernah sebut pada jemaah sekalian sebelum daripada ni, orang mukmin ni kalau dia bercakap, cakap dia zikir. Kalau dia diam, diam dia fikir. Dia panggil demikian. Kalau kita diam, diam kita ni memberi manfaat. Kalau kita bercakap, cakap kita manfaat. Macam mana cara orang mukmin bila kita bercakap je, maka sentiasa mengingatkan kepada Allah. Bila kita diam, diam fikir. Diam fikir orang mukmin dia mengingatkan pada Allah. Ini sifat orang mukmin. Sebab tu syaitan dia cukup takut dengan orang mukmin. Bila orang mukmin tidur, dia takut. Bila orang mukmin bangun, lagi dia takut. Ni syaitan dengan orang mukmin. Manakala kita ni biar jadi orang yang benar-benar mukmin dalam hidup kita je, supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang ditakuti oleh syaitan. Dia panggil demikian. Macam hari ni kita nak suruh COVID-19 ni takut dengan kita. Senang bahasanya, COVID-19 ni kan makhluk yang tak nampak kan. Makhluk yang tak nampak, virus yang tak nampak. Kita pun pakai penutup muka semua hari ni. Kenapa takut? Nak suruh COVID-19 ni takut dengan kita. Dan kita pun tak nak terjangkit dengan COVID-19. Demikian juga dengan syaitan. Syaitan ni makhluk Allah yang tak nampak. COVID-19 ni pun tak nampak. Allah ajar lama dah supaya kita jarakkan diri dengan syaitan. Jarakkan diri dengan syaitan. Jangan dekat dengan syaitan. Kerana syaitan ni innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang nyata dalam hidup kami. Macam mana kita nak jarakkan diri dengan syaitan? Zikir. Zikir ni menjarakkan diri kita dengan syaitan. Dia panggil demikian. Sebagaimana dalam hidup kita, orang tanya macam mana nak suruh mati virus ataupun COVID-19 ni tak terkena pada kita. Sentiasa sanitize tangan kita. Sentiasa kita ni cuci tangan, basuh tangan. Kemudian kalau bersin jauh, jangan dekat dengan orang. Semua ni kalau kita tanya kenapa nak suruh jangan terkena dengan yang dinamakan dengan COVID-19. Kita tanya, kalau kena COVID-19 menyebabkan macam mana? Kemuncak dia mati, senang mati. Dalam tempoh 3 bulan lebih kurang 650,000 orang mati. Kita ni alhamdulillah terselamat daripada 650,000 orang yang mati dalam tempoh 3 bulan. Tak ada lagi dalam sejarah dunia yang mati, manusia mati ni seramai sebegini dalam tempoh ini. Dalam tempoh dunia, sejarah orang kena taun, amwas. Zaman sahabat-sahabat dahulu kena taun, 20,000 orang je mati. 20,000 orang je yang mati. Zaman kita ni kena penyakit yang disebut dengan COVID-19 ini sampai 650,000 orang mati. Sikit lagi nak sampai 1 juta. Nak sebutnya gambaran bagaimana? Kerana apa dia? Kerana kita ni dijangkiti dengan virus COVID-19. Baik, yang tu matinya jasad, matinya hati. Matinya hati ni bila kamu biarkan hidup kamu tidak berzikir, menyebabkan kamu kena virus yang disebut dengan virus syaitan. Virus syaitan ni dia mematikan hati. Bila dia matikan hati, kemuncak bahayanya apa dia? Bila matinya hati, jasad hidup, hati mati. Orang akan bertindak luar batasan. Kita tengok dalam surat khabar sehari 2 ni, cerita pensyarah bunuh isteri dia kan. Isteri pensyarah kena bunuh. Dibunuh oleh suami. Ni nak sebutnya kenapa? Mati hati dah. Mati hati kalau kita sebut demikian. Kita baca dalam surat khabar bekas pilot mati bunuh diri. Terjun bangunan. Kenapa kena buang kerja dalam COVID-19 ni? Bila kena buang kerja, tak tahu nak kerja apa dah. Terjun bangunan, kerja bunuh diri lah senang cerita. Bila jadi demikian, kenapa kena virus? Virus apa? Virus yang disebut dengan syaitan yang mengganggu.
meracuni jiwa seorang, yang menyebabkan akhirnya, yang menyebabkan mati hati. Hati ni mati, tak ada perasaan dalam diri dia, sanggup bunuh diri. Ini punca apa dia? Punca dijangkiti dengan virus. Virus apa? Virus yang disebut dengan COVID-19 ini. Virus yang disebut dengan syaitan, yang mengganggu manusia. Bila kena begitu, menyebabkan kita ni bertindak di luar batasan. Di luar batasan. Lalu Islam nak suruh jangan kamu kena virus, kamu kena zikir. Bila kamu zikir, menyebabkan syaitan tak datang lah terhadap kamu. Syaitan tak hampir pada diri kamu. Kamu pun selamat waktu mana kamu hidup di atas dunia ini. Itu bahasa yang nak suruh faham pada diri kita lah. Hari ininya insya-Allah kita sambung pengajian tertangguh kita ni pada muka surat 63. Dalam kitab Al-Azkar ini kita sampai pada fasal menerangkan tentang keadaan orang yang berzikir. Itu tajuk. Macam mana keadaan sebenar orang yang berzikir ni, macam mana suasana yang ada pada diri mereka, kesan daripada kamu zikir, kamu akan dapat apa dia. Seorang yang berzikir seharusnya bersikap sesempurna mungkin. Bila kita berzikir, biar kita ni jadi orang yang hidup dalam keadaan sesempurna mungkin pada diri kita. Jika dia duduk di satu tempat, sebaiknya dia menghadap kepada kiblat. Sebaiknya begitu. Kalau berzikir ni, janganlah berzikir dalam keadaan yang kita membelakangkan kiblat. Berzikirlah dalam keadaan kita menghadap kepada kiblat. Dan duduk dengan khusyuk. Bila kita nak berzikir, duduk dengan khusyuk. Tak kira lah duduk bersimpuh ke, duduk bersila ke. Yang pentingnya, bila kita nak berzikir, biar kita ni fokus terhadap kalimah yang kita nak sebut, yang kita lafazkan itu pada diri kita. Sama ada kita sebut apa dia, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, ataupun kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya biar kita tu dalam keadaan sesempurna mungkin bila kita berzikir. Kemudian duduk dengan khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Bila kita berzikir, tuan kitab kita ni ajar demikian. Bila dia berzikir tanpa sikap itu pun tidak mengapa. Islam kata, kalaupun tak ada yang kita sebut itu tertib, ataupun istilah orang kita sebut tamakninah. Tamakninah maknanya nampak ketenangan pada diri dia yang berzikir. Kalau tak ada yang macam tu pun tak mengapa, tak jadi masalah. Namun dia telah meninggalkan perbuatan yang terbaik. Afdalnya macam mana? Afdalnya kita ni orang tanya, kalau nak berzikir ni, berzikir macam mana ustaz? Maka hadaplah diri kita ke kiblat. Kemudian dalam masa yang sama khusyuk, tunduk. Biar kita ni perhati betul-betul kalimah yang kita sebut. Namun dia telah meninggalkan perbuatan yang terbaik. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan pada kejadian langit dan juga bumi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pada pertukaran di antara malam dan juga siang, la ayatin li ulil albab, itu merupakan satu tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi orang yang ada hati, katanya Allah. Maknanya segala perjalanan hidup kamu, siang malam, pagi petang, dan apa saja yang terjadi ini, maka dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuklah dengan kes yang berlaku di Lebanon, misal contohnya, yang meletup tersebut, tanda kebesaran Allah. Kemudian yang berlaku di dalam dunia sekarang ni, COVID-19 ni tanda kebesaran Allah. Semua benda yang terjadi ni dalam hidup ni, kamu kena ingat, la ayatin li ulil albab, ni merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ada hati, orang yang
Yang tak ada hati tu dia buat tolol begitulah dia. Dia buat degil dia begitu. Kan ada juga orang yang tak ada hati. Yang tak ada hati ni, yang kita perhati dalam tempoh gini pun dia buat maksiat juga. Dia buat maksiat juga. Ni mesti orang tak ada hati dia panggil, tak ada perasaan. Dia geng-geng apa dia, geng-geng LGBT ni misal contoh. Tengah-tengah orang takut dengan COVID-19 baik bala dan sebagainya, dia masih lagi tunjuk yang dia ni tak ada kena apa-apa pun. LGBT ni kan, apa LGBT ni tunjuk dalam Instagram dia, tunjuk dalam yang disebut Facebook dia dan sebagainya. Dia ada follower dia tersendiri, cara dia tersebut. Ni orang yang tak ada hati orang panggil, yang dia tak rasa bahawa orang sedang berhadapan dengan ujian Allah yang besar dalam hidup ni. Ni orang yang tak ada hati, ulil albab dipanggil. Tak ada perasaan dalam jiwa dia. Kan tak malu kan tu, geng-geng apa dia, geng-geng ni pok-pok LGBT pakai coli, pakai seluar dalam, tunjuk dalam Facebook kan. Tu ana sebut, ana harap supaya pihak berkuasa ambil tindakan cepat dengan golongan-golongan macam ni. Sampai 1 juta lebih yang follow dia tu, berjuta orang yang di Malaysia kita ni di Malaysia kita ni, punca berlaku maksiat, punca kena COVID-19 ni salah satu sebab geng-geng ni lah. Geng-geng Allah laknat dia panggil, geng-geng yang terlaknat ni. Berani kan dia, tak malu-malu di kalangan mereka tersebut. Ni punca kita tak ambil tindakan pada orang-orang yang demikian. Ni pihak berkuasa kena ambil tindakan lah. Tak kira lah zaman kerajaan mana pun pada dia kena ambil tindakan. Benda yang mungkar mesti dia cegah dalam kehidupan kita. Alladzina yazkuruna Allah. Orang yang ada hati ni Allah sebut. Siapa dia? Orang yang ada ulil albab. Kalau orang yang ada ulil albab ni Allah gambarkan siapa? Yazkuruna Allah, yang sentiasa menyebut nama Allah. Sebut yazkuruna Allah, sama ada apa dia disebut nama Allah ni, dia berzikir terhadap Allah ni dalam keadaan qiyaman, dia menyebut nama Allah dipanggil. Ada seorang pensyarah yang mengaku pakar hadis, dia kata sebut nama Allah ni tak ada makna apa-apa pun dia. Tak ada pahala apa pun dia sebut demikian. Ni ada juga pelik Sebut nama Allah ni dapat pahala. Dapat pahala. Ada yang mengaku dia pakar hadis, hebat itu, hebat ini, kritik orang tu, kritik orang ni, tiba-tiba dalam bab nama Allah dia kata sebut nama Allah ni kosong, tak ada apa-apa dia sebut. Allah sebut yang ni alladzina yazkuruna Allah, orang yang menyebut nama Allah. Jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Orang macam ni pening kepala je masyarakat kita. Dahlah pening kepala dengan COVID-19, tambah pula dengan orang-orang yang macam ni sebar pula dalam masyarakat kita. Masyarakat kita ni orang-orang yang dia mengaku dia pakar dalam bab itu, dalam bab ini, konon-konon. Alladzina yazkuruna Allah, yang dia menyebut nama Allah. Yang sebut nama Allah dalam keadaan bagaimana? Qiyaman, dalam keadaan dia berdiri. Allah sebut demikian, dalam keadaan dia tegak. Wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk. Orang yang berzikir nama Allah, sebut Allah, 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 bisa contohnya. Orang yang sebut nama Allah dalam keadaan duduk, ataupun wa ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring. Dalam keadaan kita ni nak tidur tu, dalam keadaan kita nak tidur tu, kita sebut nama-nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ataupun kita sebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir dekat nak tidur dalam keadaan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia sentiasa berfikir tentang kejadian fi khalqis samawati wal ard. Dia kalau dia diam, dia berfikir tentang kejadian langit dan juga bumi, segala apa yang ada dalamnya. Lalu mulut dia sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila, maha suci kamu ya Allah, segala kejadian yang kamu jadikan ini tidaklah merupakan satu perkara yang batila. Batila ni maknanya benda yang palsu, tak ada nilai. Allah jadikan semua kejadian dalam hidup kita ni ada sebab, ada
sebab dan musabbab dipanggil. Sebab dan musabbab yang terjadi. Segala benda yang dalam hidup ini bukan benda yang terjadi dalam keadaan cara automatik begitu, tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci kamu ya Allah. Mula orang-orang yang zikir ni sebut faqina adzaban nar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni hidup kita je demikian. Waqina adzaban nar, mulut kita sebut wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada dihumban ke dalam api neraka kamu ya Allah. Mulut orang yang berzikir. Disampaikan dalam kitab As-Sahihain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi fi hijrihi wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Aisyah radhiyallahu anha cerita, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah dianya pernah Rasulullah bersandar pada aku. Katanya Aisyah, yattaqi ni Rasulullah, atau badan Rasulullah sandarkan badan dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana haidun, sedangkan aku dalam keadaan haid. Haid ni dalam keadaan kotor, darah kotor ni. Kemudian tiba-tiba Rasulullah waktu mana duduk begitu pun fayaqra'ul Quran. Rasulullah baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Ni. Cuba try buat tengah hari ni sebenarnya. Balik nanti bagi tahu pada suami, bang, Rasulullah pernah sandar diri dia waktu mana Aisyahnya dalam keadaan haid, tapi dia baca Quran. Abang tak pernah buat lagi, cuba buat sekali. Misal contohnya demikian dalam keluarga kita. Saya tak kotor tapi boleh sandar. Cuba tengok. Ni tak kotor pun tak sandar, panggil macam. Yang kalau kotor lagi tak sandar. Orang Arab dia gambarkan orang Arab sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila orang perempuan ni datang darah kotor, dianggap najis orang perempuan. Dianggap najis. Dan bagi mereka orang perempuan ni dalam orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Rasulullah, dianggap bahawa orang perempuan ni simbol kekotoran. Bila datang darah kotor. Bila datang darah kotor. Islam bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang perempuan. Dijadikan orang perempuan walaupun dia kotor, dia dapat pahala dengan amalan dia sebelum daripada dia datang darah kotor. Maka orang perempuan bila dia datang darah kotor, maka tak perlulah dia nak baca Quran. Tak perlu dia baca Quran, tak perlu dia solat. Kerana apa dia? Dia dapat pahala free. Dia boleh rehat dah. Itu cara Islam dia letakkan demikian. Bila datang darah kotor je orang perempuan, kalian dapat pahala zikir. Zikir apa? Zikir yang kalian buat sebelum daripada datang darah kotor. Waktu sebelum datang darah kotor, buat amalan banyak-banyak pada kita. Baca. Tapi dah bila datang darah kotor, tak payahlah kita sibuk nak baca Quran lagi. Tak payahlah sibuk nak solat lagi pada diri kita. Kerana Allah dah bagi dah cuti. Allah dah bagi dah rehat. MC dapat daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang melayakkan kita. Jangan sedih bila datang darah kotor. Ada setengah orang dia sedih tengok darah kotor datang, sedih dia. Sedih kenapa? Nak bagi tahu pada suami yang dia ni tak pregnant, misal contohnya. Kesan daripada itu. Kadang-kadang dia datang darah kotor ni, dia rasa sedih pada diri dia. Dia jadi hormon dia tak menentu. Jadi Rasulullah ajar, bila datang darah kotor, kamunya apa dia? Kamu dengar suami kamu berzikir. Itu satu cara yang baik dalam hidup. Suami berzikir ni macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan cara Rasulullah sandarkan badan Rasulullah pada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia je baca Quran. Kita pun buat demikian jugalah. Bila kita ni uzur, jangan kita pergi duduk jauh daripada suami, jangan. Pergi duduk dekat dengan suami. Dekat dengan suami itu, abang, saya sandar ni jangan baca WhatsApp pula. Tapi baca Quran. Bila saya sandar, abang sandar begini, dapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tercara. Satu orang perempuan bila datang darah kotor, dia ada zikir dia. Dia ada zikir yang dia kena baca. Apa dia? Baca doa alhamdulillahi ala kulli hal wastaghfirullah min kulli zambin. Itu doa orang perempuan. Zikir dia.
Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Wastaghfirullah min kulli zambin. Aku pohon keampunan dengan Allah bagi setiap dosa-dosa yang aku lakukan. Itu cara demikian. Jadi orang perempuan tak payahlah nak baca Quran, tak payahlah nak bangun tahajud malam, dan tak payahlah nak makan pil. Ada orang perempuan bila dia pergi ke Mekah, dia makan pil. Dia makan pil untuk apa dia? Untuk dia nak suruh jangan datang darah kotor. Jangan merosakkan badan kita, jangan. Bila kita pergi Mekah buat haji ke, buat umrah ke dan sebagainya, tak usah makan pil. Kerana apa dia? Katakanlah Allah jadikan kita uzur di waktu itu, kita dah dapat pahala yang jauh lebih dapat kalau sekiranya kita tidak uzur. Kalau kita tidak uzur, boleh jadi tak sekusyuk mana, boleh jadi kita ni tak dapat ganjaran yang terbaik, amalan terbaik. Tapi bila kita uzur, waktu mana kita tak boleh buat, Allah bagi pahala yang kita tak boleh buat itu terbaik untuk diri kita. Itu kelebihan. Kita dah niat kan, niat nak pergi Mekah buat umrah. Misal contohnya, tiba-tiba uzur. Jangan dia sedih pula. Allah, uzur pula lah dia sebut. Tak boleh nak masuk Baitullah. Orang nanya kenapa? Uzur, dia sebut demikian. Kita jawab, Alhamdulillah. Baca doa, Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Kerana kamu tak perlu buat, tapi pahala kamu dapat. Mana yang kita nak dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tak kena buat pun, tapi kita dapat pahala tu. Pahala yang kita tak buat tadi. Ni gambaran bagaimana besarnya Allah kurniakan pada diri kita. Sebab tu orang kita ni biar cerdik. Ana biasa sebut, dalam buat amal ibadah ni, ambillah pahala-pahala yang menunjukkan kita cerdik. Cerdik macam mana kita cerdik ni? Dalam kita buat pahala. Bila dalam hidup kita ni, kita tak perlu buat, tapi kita dapat pahala yang dilakukan oleh orang tersebut pada diri kita. Antaranya bila orang perempuan dia uzur, dia tak perlu untuk dia baca Quran, dia tak perlu untuk dia salat, tak perlu dah, tak payahlah bersusah-susah dia. Saya dah biasa baca surah Al-Mulk, Ustaz, sebelum tidur. Bila uzur, saya uzur, boleh tak saya baca surah Al-Mulk lagi? Tak perlu dah baca. Tak perlu dah baca. Maksudnya demikian. Kenapa? Kerana bila kamu tidur dalam keadaan kamu uzur, kemudian suatu hari kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu uzur, misal contohnya, kamu dapat pahala surah Al-Mulk dan kamu terlepas daripada azab kubur yang Allah jadikan pada diri kamu. Ini kelebihan dalam hidup kita. Biar kita cerdiklah dalam kita buat amal ibadah. Ana biasa sebut demikian. Kadang-kadang kita tak buat jamuan, orang lain buat jamuan. Kita bayar di atas jamuan itu. Kita pergi, kita tanya adik-beradik kita, berapa habis ni? Dia pun jawab, habislah 500, 600. Kita sebut, ambil duit kakak ni, kita bagi duit. Kita tak buat, tapi kita dapat pahala jamuan tadi. Nak sebut demikian. Kadang-kadang kan, kita tak datang majlis ilmu, tapi kita kirim duit kepada kawan-kawan kita ke majlis ilmu. Kalau lalu tabung tu, tolong masukkan duit saya ni dalam tabung majlis ilmu, kita dapat pahala juga, pahala majlis ilmu, walaupun kita tak hadir. Tapi jangan buat begitu tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu kirim duit je, tuan tak datang. Sebutnya satu penyakit juga dia panggil. Dalam hidup kita ni, berbuat amalan ni biar jadi cerdik dalam kita buat sikit tapi pahala banyak. Macam anak biasa sebut pada jemaah kan, tanggung anak-anak menghafal Quran. Kita tak menghafal Quran, tapi kita tanggung dia menghafal Quran. Kita taja mereka menghafal Quran. Dapat pahala kita. Selagi mana ayat yang dia ingat tu, selagi mana dia buat amalan, sampailah dia ni mati, pahala tu akan dapat pada diri kita. Itu kelebihan orang yang menanggung kan. Menanggung orang yang menghafal Quran. Dengar je orang pergi belajar tentang agama. Ambil bahagian harta benda kita tu bagi pada dia. Ambil duit ni sikit, misal contohnya, dengan tujuan apa dia? Biar pahala kamu belajar tu dapat sama pada kita. Itu cara demikian dalam hidup kita. Kemudian riwayat lain mengatakan wa ra'suhu fi hijri. Dalam riwayat lain sebut, waktu mana Aisyah sedang uzur tu,
Rasulullah letakkan kepala Rasulullah di atas pangkuan aku, katanya Aisyah. Rasulullah tidur di atas ribaan yang disebut dengan Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana Aisyah radhiyallahu anha sedang uzur. Rasulullah buat apa bila demikian? Rasulullah baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Tu yang nak sebut tu kan. Cuba try lah buat sekali katanya. Tapi jangan tunjuk depan anak-anak. Nanti anak-anak ataupun kita buat demikian tu menyebabkan akhirnya anak-anak kita kata buang tabiat benda pula ayahku. Tengok demikian. Kalau kita bacakan hebat dalam kekeluargaan Rasulullah. Rasulullah dia pernah tidur di atas paha Abu Bakar. Abu Bakar dalam gua Sur. Abu Bakar ni siapa waktu tu? Abu Bakar ni bapa mertua Rasulullah. Bapa mertua Rasulullah. Rasulullah tidur atas paha Abu Bakar. Nak gambarkan demikian. Bagaimana hebatnya dipanggil kekeluargaan Rasulullah bentuk. Abu Bakar ni bukan orang lain, sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah. Kita ni ada suami kita tidur atas paha ayah kita saja. Cuba try buat sekali, jangan sekali. Balik mesti ayah kita memandang atas bawah. Budak ni dahlah anak aku, dia sapu. Dengan aku pun dia boleh buat macam ni. Nak sebutnya gambaran beza dipanggil suasana kita pada hari ni. Nak salam cium tangan pun tak boleh. Kadang-kadang ni orang lelaki, ego dia tu. Yang jenis ego lah. Yang jenis lemah lembut tu lain. Yang Allah jadikan dia sombong tu, salam pun dengan ayah mertua dia tak cium tangan. Patutnya ciumlah tangan ayah dia ni kan. Dengan mak mertua dia pun salam gitu je. Dan di kalangan kita, kenapa dia? Kerana tidak ada adab dan juga akhlak. Hilang kesopanan dan dipanggil ketertiban dalam hidup sebagai seorang mukmin. Lepas tu macam manalah nak suruh orang hormat pada diri kita bila kita tak pandai nak menghormati dan tak pandai kita nak menghargai seseorang dalam hidup kita. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, inni la aqra'u juz'i wa ana muttaja'u ala sarir. Sesungguhnya aku membaca juzukku, hizib, sambil berbaring di tempat tidur. Aisyah radhiyallahu anha sebut, inni la aqra'u juz'i. Aku ni membaca zikir-zikir walaupun aku dalam keadaan baring. Aku akan habiskan zikir-zikir. Zikir-zikir sahabat-sahabat ni, dia ada zikir-zikir yang dia buat setiap hari, amalan-amalan yang ditetapkan habis 1000 kali, 2000 kali. Sebagaimana kalau kita baca dalam kitab seorang sahabat Salman Al-Farisi, dia tidak akan tidur selagi mana dia tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 12,000 kali saja. Itu misal contohnya 12,000. Kita ni 12 kali pun terlena dah. Tak sempat 12,000 kita ni. Nak sebutnya sahabat-sahabat ni dia ada dipanggil amalan dia yang kalau tiap-tiap hari dia tetapkan zikir. Kita pun demikianlah. Patutnya dalam hidup kita ni kita kena ada sekali sehari mesti habis 1000 kali selawat pada Rasulullah, paling-paling tidak. Kemudian pada diri kitanya tiap-tiap hari istighfar ni lebih 70 kali sehari. Misal contoh ni, Rasulullah sebut, inni la astaghfirul inni atubu ila Allahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Rasulullah buat demikian. Dalam hidup Rasulullah, dia sentiasa buat amalan zikir. Rasulullah akan bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Kita pun kalau Rasulullah yang maksum, yang sentiasa bertaubat pada Allah lebih pada 70 kali sehari, takkanlah kita ni tak boleh nak lebih pada itu. Kerana kita ni sentiasa ada dosa dalam hidup kita. Buat je dosa kita. Dosa kita yang terbaru ni dosa curiga mencurigai. Kita ni senang. Yang terbaru ni dosa kita prasangka. Orang bersin je kita mula jauh terus. Ini di antara dosa yang terbaru dipanggil demikian. Padahal patutnya orang bersin kita sebutlah yarhamukillah. Misal contohnya kita baca doa, tapi sekarang tak bersin pula disebut.
Kita jadi dosa baru sekarang kan. Di kalangan kita ada lah dosa-dosa kita, hati kita ni cepat prasangka dengan orang. Kemudian seterusnya fasal mengenai tempat berzikir pula. Tempat yang digunakan untuk berzikir itu sebaik-baiknya dalam keadaan tenang dan dalam keadaan bersih, tenang dan juga bersih. Ini kerana ia adalah penghormatan yang besar terhadap zikir dan zat yang dizikirkan itu. Bila kita berzikir, biarlah keadaan yang tenang. Bila kita pergi tempat-tempat yang tenang, maka berzikirlah. Itu bahasa mudah pada diri kita ni untuk kita nak faham. Kadang-kadang kita pergi tempat air terjun kan, misal contoh, tenang je kita tengok, maka sebutlah subhanallah, 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 subhanallah. Ni tak tengok air terjun, oh wonderful, wonderful, wonderful. Dia tak ada benda yang zikirlah pada Allah sikit. Tengok pelangi kan, tenang je pelangi. Kita pun tengok subhanallah, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Mulut kita demikian. Jangan kita kalut nak ambil gambar dia. Oh ada pelangi-pelangi. Kita pun ambil gambar kita. Tapi kita lupa terhadap zikir pada Allah. Padahal waktu tu kan Allah suruh kita sedang berzikirlah pada aku. Allahu Akbar. Zikir dalam keadaan tenang dan juga bersih, kawasan yang bersih. Ini kerana penghormatan besar terhadap zikir dan zat yang dizikirkan itu. Allah memuji zikir di masjid-masjid dan tempat mulia yang lain. Ni macam kita duduk sekarang ni, dia panggil duduk dalam majlis zikir. Halaqatuz zikr dipanggil. Kita diam ni, kita duduk diam, kita sedang berzikir sekarang. Dan di waktu ini, kalau kita boleh nampak sayap-sayap para malaikat ni mula melindungi kita. Sayap-sayap tu, dan malaikat ni baca doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Sampai bila? Sampai kita bangun daripada tempat yang kita belajar. Itu dipanggil. Waktu Rasulullah pesankan, kalau kamu berjalan, kamu tengok ada majlis zikir, farta' biha. Kamu jumpa dengan taman-taman syurga, farta' biha. Rasulullah kata, ambil peluang duduk di taman syurga tersebut. Lalu sahabat tanya, apa dia taman syurga ya Rasulullah? Di dunia ni ada taman syurga ke? Rasulullah jawab, majalisil ilm, majlis ilmu. Tuan Rasulullah, majlis ilmu ni majlis zikir. Kamu duduk, kamu ambillah peluang. Macam kita pergi ke Mekah, Madinah kan, kadang-kadang kita tengok ada kelompok-kelompok yang sedang belajar. Kita ambil peluang lah, duduk sekejap. Jangan kita lalu je ambil gambar gitu. Yang kita je tak duduk dalam majlis ilmu tadi, rugi pada diri kita. Walaupun kita tak faham, kita sebut tak faham ustaz. Walaupun kita tak faham, kita duduk ambil peluang. Kerana apa dia? Kerana majlis itu dilindungi oleh para malaikat Allah, dinaungi dengan rahmat Allah. Di waktu itulah kita akan rasa kelapangan jiwa yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Kemudian Imam Abu Maisarah radhiyallahu anhu berkata, orang lelaki ni Imam Abu Maisarah radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah kepada Allah Ta'ala hanya di tempat yang bersih. Disebut demikian. Berzikir selain itu, sebaiknya mulut juga dalam keadaan bersih. Mulut kita pun kita disunatkan bersugi, dia panggil. Bersugi, sentiasa bersugi. Kelebihan orang sentiasa bersugi ni apa dia? Senang untuk dia nak lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan dia nanti. Kita ni kalau kita ada peluang buat amalan demikian. Jangan kita jijik pula, jangan. Ada setengah orang dia kata, kotor lah ustaz. Kita kata kotor, tak hygiene, konon-kononnya demikian. Kerana kita tak mana jaga. Sebenarnya bila kita sentiasa bersih mulut kita dengan bersugi ni, menyebabkan apa dia? Menyebabkan memudahkan lafaz di bibir kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk buat amalan demikian. Kemudian yang hebat lagi, orang yang sentiasa bersugi ni, Allah bagi pada diri dia kelebihan dia tak benar dalam hidup dia. Dia tak jadi nyanyuk. Tak jadi nyanyuk. Kalau parahan sekian
nak suruh kita ni jangan cepat jadi nyanyuk. Nyanyuk ni ataupun pelupa pada diri kita. Di antaranya ialah bersugi. Rajin bersugi. Bila kita rajin bersugi, Allah bagi kelebihan dalam hidup kita ni untuk kitanya mengekalkan kekuatan daya ingatan kita. Allah jadikan demikian. Kelebihan orang yang bersih mulut dia dalam dia berzikir. Jika ada perubahan rasa ataupun bau, bersihkan dahulu dengan siwak, dengan bersugi. Kalau kita rasa ada rasa kari-kari, misal contohnya, ada rasa pada diri kita ni, rasa ada semacam rasa manis-manis, rasa masin-masin pada mulut kita ni, maka bersiwak itu terlebih dahulu untuk menetralkan balik yang disebut dengan tubuh badan kita ini. Bila ada najis, bersihkan dengan air. Jika kita berzikir tanpa membersihkannya, hukumnya makruh dan tidak haram. Kalau kita berzikir juga dalam suasana tu, makruh lah pada diri kita ni. Begitu juga apabila membaca Al-Quran dengan mulut yang tidak bersih, hukumnya makruh. Baca Quran dalam keadaan mulut kita ni ada lagi sisa-sisa makanan dalam mulut kita, boleh tapi makruh hukum dia. Kemudian ada dua pendapat mengenai hukumnya, tetapi yang paling benar ialah tidak haram. Tidak haram, ulama-ulama sebut demikian. Kemudian sikit lagi kita sebut tentang mengenai menerangkan tentang suasana yang tidak disukai ketika mana berzikir. Suasana apa yang tidak disukai? Perlu diketahui bahawa zikir disunatkan dalam setiap keadaan, kecuali jika syariat mengecualikannya. Kami akan menyebut sebahagian secara ringkas. Penjelasan secara terperinci pula akan dikemukakan dalam bab masing-masing nanti, insya-Allah. Antara pengecualian itu adalah seperti berikut. Tidak boleh berzikir ketika sedang membuang air besar dan juga air kecil. Tu jangan berzikir. Tengah-tengah buang air besar, air kecil, sibuk dia pula nak pegang tali tasbih, nak berzikir. Dia demikian. Kemudian tengah melakukan hubungan suami isteri, maka tak perlu nak berzikir. Cukup dengan bacaan doa di awal-awal, di awal-awal dan di akhir, dia panggil demikian. Kemudian yang ketiga, mendengar khutbah bagi orang yang sedang mendengar suara khatib yang sedang berkhutbah. Tak perlu nak berzikir. Khatib berkhutbah, maka kamu diam. Macam kita ni kan, majlis ilmu. Majlis ilmu ni, kalau ada orang tengah berzikir, majlis ilmu bermula, berhenti berzikir dengar majlis ilmu. Itu cara demikian. Nak sebutnya besarnya nilai majlis ilmu. Di antaranya, kerana apa dia? Kerana mendengar majlis ilmu wajib, berzikir itu sunat. Ada orang tengah, katakanlah kita datang ni baca Quran. Ada yang baca Quran dan baca Quran. Bila baca Quran, ustaz pun datang memulakan kuliah, berhenti baca Quran, dengar kuliah. Itu cara demikian. Kerana apa dia? Kerana yang disebut dengan dengar kuliah tu jadi wajib, baca Quran tu jadi sunat. Kadang-kadang kan kita bertembung di antara nak hadir majlis kenduri kahwin dengan majlis ilmu, mana kita nak dahulu. Tu kadang-kadang pun berlaku di kalangan kita demikian. Jadi kita kena guna fiqhul aulawiyat, dia panggil fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan ni kena tengok pada diri kita mana yang lebih kena utama, majlis ilmu ke datang menghadiri kenduri kahwin. Tengok atas pada diri kita. Tu atas nilaian pada diri masing-masing lah. Tapi nak sebutnya sama juga dengan yang ni. Orang yang mendengar khutbah, bila dengar khutbah, jangan berzikir lagi. Jangan nak tunjuk warak konon-konon ni. Tengah-tengah orang khutbah, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah kita ni. Itu yang menyebabkan terganggu dengan khutbah yang sedang berkhutbah tadi. Kemudian berdiri untuk solat yang harus dibaca ila Al-Quran dan dalam keadaan mengantuk pun dengan berdiri untuk solat yang harus dibaca ila Al-Quran. Sepatutnya dalam solat itulah, maksudnya bila kita nak solat pada diri kita ni tak perlu lagi nak berzikir, baca Quran pada diri kita. Dan dalam keadaan mengantuk, tak harus, tak sepatutnya. Dah mengantuk sangat, nanti kalau kamu berzikir tersilap sebut dengan zikir yang kita zikir tadi. Yang ni jadi bahaya pula. Kadang-kadang orang yang mengantuk sangat, mulut dia sebut la ilah,
La ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilah, dia berhenti. La ilah, sepatutnya la ilaha illallah. Tapi oleh kerana dia mengantuk sangat, dia berhenti. La ilah, la ilah dia sebut. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Berhenti cakap tu je, dah rosak zikir tadi. Walau bagaimanapun dibolehkan berzikir di jalanan, sambil berjalan, boleh berzikir. Dan dalam bilik air yang tidak ada mangkuk tandas. Bilik air kan, orang Arab dia asingkan di antara tempat pembuangan air besar dan air kecil dengan bilik air yang kita sekadar mandi saja. Menerangkan tentang hakikat berzikir. Yang dimaksudkan dengan zikir ialah dengan menghadirkan hati. Bila kita berzikir, hati kita tu biar turut serta dengan bibir, dengan mulut kita. Jangan mulut kita sebut zikir tapi hati kita merayau tempat lain. Jangan. Biar kita berzikir sekali dengan hati. Ini sepatutnya menjadi panduan bagi orang yang berzikir dan berusaha menunaikan zikir tadi, menunaikannya. Perhatikan juga apa yang dibaca dan dipahami isinya. Bila kita berzikir, cuba perhati betul-betul. Kenapa kita sebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa melakukan kezaliman pada diri aku sendiri. Kenapa kita sebut demikian? Bila kita perhati betul-betul, oh aku ni dulu banyak buat dosa. Aku ni dalam hidup aku ni banyak buat benda yang tak betul dalam hidup. Ni yang menyebabkan Allah buat macam ni pada diri aku ni. Lalu mengalir air mata kita. Ini tanda orang yang berzikir pada Allah. Kemudian dan dibaca dan difahami isinya. Tuntutan bagi mengamati dan membaca bacaan zikir sama dengan tuntutan waktu mana membaca Al-Quran, kerana keduanya memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana kita baca Quran, kita diajar supaya perhati, tadabbur elok-elok ayat Al-Quran Karim. Demikian juga kita berzikir. Sama je kedudukan bila kita berzikir. Cuma lebihnya berzikir ni bagi orang perempuan yang uzur, dia boleh berzikir. Quran, baca Quran tak boleh. Tu lebihnya dipanggil. Jadi kalau orang perempuan yang uzur, dia boleh teruskan berzikir. Zikir-zikir harian yang dilakukan dalam hidup dia. Oleh itu, pendapat yang benar adalah memanjangkan bacaan la ilaha illallah. Pendapat kerana dengan itu ia dapat merhati dan memahami isinya. Bila kita sebut la ilaha illallah tu, biar lama, biar panjang sikit. Misal contoh, nak buat contoh. Lagu kan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bibir kita tu bila kita lagu kan, kita perhati balik. Sebenarnya aku sedang sebut apa dia? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah je dalam hati kita ni, mulut kita ni nak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita perhati betul-betul, Allah hebatnya kuasa kamu ya Allah. Aku ni kecil je. Kalau kita renung diri kita ni, di waktu tu kita boleh mentadabbur terhadap zikir tadi. Sebab tu katanya Tuhan kita ni, bila kamu zikir la ilaha illallah, biar panjang, biar ada rentak, biar ada lengguk-lengguk dia tu, supaya bila kamu sebut begitu sempat kamu mentadabbur. Kalau kamu sebut la ilaha illallah, kamu tak sempat nak tadabbur, tak sempat kamu nak perhati ayat-ayat yang dibaca tadi. Tu cara katanya alim ulama diajar pada kita supaya nak suruh kita menghayati. Kalau orang tanya zikir yang terbaik apa dia ustaz? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu zikir yang terbaik pada kita. Yang ni kata-kata para ulama terdahulu dan terkini cukup banyak dalam masalah ini. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung fasal menerangkan tentang zikir pada waktu yang lain bagi orang yang biasa berzikir.
Maknanya bila lagi kita boleh nak berzikir pada masa yang lain pula, insya-Allah. Kita sambung pada pengajian kita akan datang nantilah dalam bab ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.